الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan peluang, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Sebentar tadi kita telah menunaikan solat fardu, sebentar tadi tuan-tuan solat tarawih, dan sebelum itu solat fardu isya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang ringkas lebih kurang 15 hingga 20 minit ini, dan sempena dengan kita menjejakkan kaki dalam 10 malam, 10 hari yang terakhir pada Ramadan kali ini, maka saya ingin mengajak tuan-tuan muslimin muslimat untuk sama-sama kita melihat kembali apakah yang kita kejar dan apakah yang kita cari dalam bulan Ramadan. Apa yang sepatutnya kita fokus dan apa yang sepatutnya kita berikan tumpuan. Dalam kita menempuh bulan Ramadan ini, ada beberapa objektif yang disebut oleh Nabi SAW. Mungkin tuan-tuan dia maklum, antaranya ialah supaya melahirkan insan yang bertakwa dan seumpama dengannya. Cuma pada kesempatan yang berbaki lebih kurang 10 hari tuan-tuan pada bulan Ramadan ini, saya ingin memperingatkan kembali kepada satu perkara yang disebut berulang kali oleh Nabi SAW, menjadi tujuan kepada kita kenapa kita buat ibadat pada bulan Ramadan ini. Dan tujuan tersebut seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, supaya kita diampunkan dosa. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam beberapa hadis, beliau meriwayatkan daripada Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, dia akan diampunkan dosanya. Dalam riwayat yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, malam Ramadan, maka dia diampunkan dosanya. Dalam riwayat yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dalam keadaan dia harap pahala daripada Allah, dia akan diampunkan dosanya. Maksudnya tuan-tuan, Nabi SAW dalam hadis yang berbeza menyebut berkenaan amal ibadat kita pada bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, yang mulai di bulan Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan, mencari malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan, tapi tujuannya tuan-tuan satu sahaja, iaitu supaya dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan objektif dan perkara yang sepatutnya kita berikan tumpuan pada waktu-waktu yang terakhir ini. Kalau sekiranya tuan-tuan Ramadan ini satu pertandingan lari jarak jauh lah kita kata, maka 10 yang akhir ni tuan-tuan, masa untuk kita pecut. Kan, masa untuk kita perhebatkan, kerana itulah yang akan menentukan sampai ataupun tidak pada garis penutup, garis penamat nanti. Oleh kerana itulah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila masuk 10 malam yang terakhir, Nabi SAW syadda mizarahu wa ayqadha ahlahu. Kata Aisyah, pada 10 malam yang terakhir, Nabi akan perkemaskan usaha dan juga semangat baginda
dan pada masa yang sama Nabi akan ajak ahli keluarga baginda untuk meneruskan perjuangan dan ibadat pada bulan Ramadan. Jadi 10 malam terakhir ni tuan-tuan, itu waktu yang perlu kita semok kembali kita punya tujuan. Ada orang pada saat-saat yang akhir ini dia mulalah nak cari baju raya lah kan. Mula nak merancang, nak beratur, dia beli bulan bintang macam-macam lah kan. Ada yang ada setengah orang tuan-tuan 10 malam terakhir tu dah lari dah. Dah lari daripada objektif yang sebenar yang dia mula ketika mana dia masuk Ramadan dulu. Jadi kita tuan-tuan jangan kita lari. Jangan kita terpesong daripada Ramadan sehingga kan kita duk nampak raya 10 11 hari lagi, maka tuan-tuan kita kena perbetulkan kita punya objektif. Dan Nabi SAW sebut seperti mana yang diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi akan ajak kembali keluarga baginda SAW. Sekiranya kita tuan-tuan nak datang ke rasa kalau kita kata lemah semangat dah kan, 10 Ramadan terakhir ni rasa lemah semangat nak datang tarawih, maka inilah waktu tuan-tuan kita kena hidupkan kembali semangat kita. Kalau sekiranya 10 malam yang 10 hari yang terakhir ni nak kita kata ada setengah orang tuan-tuan 10 yang akhir-akhir ni tak bersahur dah. Kerana dia rasa macam boleh lagak lah puasa, kalau tak bangun bersahur pun tak apa, lagak dah bangun kan. Tak tuan-tuan, sahur itu sunnah Nabi SAW. 10 malam inilah yang kita perlu giatkan ikut sunnah baginda SAW. Yang keluarga, yang anak-anak yang mula rasa malas nak datang ke surau, 10 malam ni lah kita ajak mereka untuk datang ke surau, ke masjid, untuk kita meluangkan sedikit lagi masa 10 malam sahaja lagi untuk kita dapat apa yang dijanjikan, yang disebut oleh Nabi SAW untuk dapat pengampunan daripada Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya sebut berkenaan dengan pengampunan daripada Allah? Kerana Nabi sendiri sebut dalam satu hadis, man adraka Ramadan falam yughfar dalam satu riwayat Nabi pernah menyebut bahawa celakalah ataupun rugilah man adraka Ramadan falam yughfar lah. Siapa-siapa yang sempat dengan bulan Ramadan tapi habis Ramadan dia tidak diampunkan dosa. Jadi rugi sungguh orang yang tiba-tiba tuan-tuan hidup dia ada rezeki, ada waktu untuk dia sempat bulan Ramadan pada tahun ini, tiba-tiba keluar daripada Ramadan hari raya nanti, dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tuan-tuan merupakan waktu yang kritikal untuk kita betul-betul fokus kepada kita mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita fokus kepada mencari keampunan daripada Allah, ada beberapa perkara yang saya nak kongsikan. Yang pertama sekali ialah doa. Doa, kita kena doa kepada Allah untuk Allah ampunkan. Dia minta ampun, keampunan daripada Allah ni, dia bukan free macam tu tak. Dia ada benda yang perlu kita buat. Ada benda yang perlu kita buat. Kan? Kita perlu tunjukkan kepada Allah bahawa kita nak betul-betul diampunkan dosa. Antara yang diajar oleh Nabi SAW ialah doa. Kita kena berdoa kepada Allah supaya minta ampun. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah ialah doa yang mungkin tuan-tuan banyak kali dengar daripada Tok Imam kan. Lepas pada 4 rakaat tarawih, dia ada baca satu doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ataupun fa'fu anni. Nah, itu doa tuan-tuan diajar oleh Nabi SAW ketika mana Aisyah tanya kepada Nabi nak doa apa, nak minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sebut kepada Aisyah, permintaan yang kamu perlu minta daripada Allah ialah minta ampun. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun. Innaka afuwun, engkau maha pengampun. Fa'fu anna, ataupun fa'fu anni, maka ampunkanlah aku. Doa tu tuan-tuan ulang banyak kali supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah berkenaan yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan pantang larang. Dia ada
ulama kita ada sebut bahawa nak dapat pengampunan ni, dia ada benda yang perlu kita buat dan ada benda yang jangan kita buat. Yang perlu kita buat tu tadilah, kita minta ampun, kita pergiatkan, perhebatkan semangat kita untuk buat ibadat pada bulan Ramadan sakit-baki ni. Kita berusaha untuk ikut sunnah Nabi SAW. Itu usaha kita untuk perlu kita buat untuk dapatkan pengampunan. Ada saya nak kongsikan di sini, ada 4 perkara yang ulama sebut jangan buat. Jangan buat benda ni, 4 perkara ni. Kenapa? Kerana kalau ada sekiranya salah satu daripada 4 perkara ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan KIV kita punya pengampunan. Jadi kesempatan ni saya nak kongsikan, yang pertama sekali ialah syirik. Syirik, tuan-tuan, itu perkara yang memang Allah sebut bahawa Allah akan maksudnya Allah akan ampunkan kecuali apabila engkau syirik kan. Innallaha la yaghfiru dzunuba innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah SWT tidak mengampunkan orang yang buat syirik kepada Allah. Jadi bulan Ramadan ni jangan pula tuan-tuan kita pergi jumpa Tok Bomo ke. Jangan pula bulan Ramadan ni tuan-tuan kita pergi minta macam-macam dengan hantu ke, dengan macam-macam lah. Jadi buat benda-benda yang ulama memang berikan amaran jangan kita minta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita letakkan pergantungan kita selain daripada Allah. Benda-benda tu tuan-tuan kita elakkan. Tapi insya-Allah lah yang datang ke seorang masjid takkan buat syirik kan, tapi nak sebut kita kongsilah. Kita kongsi insya-Allah lah yang datang ke seorang masjid ni insya-Allah orang Islam semuanya, dan insya-Allah bukanlah orang yang terlibat dengan syirik. Yang kedua tuan-tuan ialah berzina. Berzina. Ini satu hadis ada dalam beberapa riwayat menyebut bahawa zina itu merupakan perkara yang memang akan menghalang seseorang dapat pengampunan daripada Allah. Saya pun tak fikir bahawa yang datang ke surau itu terlibat kan, yang datang ke masjid terlibat, tapi sekiranya wali'azubillah ada di kalangan yang terlibat, ada orang yang memasuki kita kata kawasan yang disebut sebagai zina tersebut, maka bertaubatlah dan jauhkan diri anda. Yang ketiga tuan-tuan ialah minum arak. Ini juga tuan-tuan insya-Allah lah kita tak buat kan, datang ke surau ke masjid insya-Allah dah tak buat. Tapi sekiranya ada waliyazubillah, itu perkara yang boleh menyebabkan kita akan dihalang daripada terima pengampunan daripada Allah. Yang keempat ni tuan-tuan, yang keempat ni orang surau ke, orang masjid ke, dia ada terlibat. Ini ramai orang terlibat. Apa dia? Syahna, disebut dalam bahasa Arab. Disebut dalam bahasa Arab dalam satu hadis disebut sebagai musyahid. Musyahid ini ialah orang yang berbala. Orang balah ni tuan-tuan, orang yang ada pertelingkahan, orang yang ada persekitaan dengan orang. Yang ni tuan-tuan tak kira siapa. Orang surau ke, orang tak surau ke, orang baik ke tak baik ke tuan-tuan, selagi mana dia bernama manusia, maka rasanya tuan-tuan banyak di kalangan kita yang terlibat. Dan oleh kerana itulah maka kesempatan yang ada pada hari ini, maka saya berpesan kepada diri saya dan semua sekali bahawa inilah masanya tuan-tuan untuk kita meleraikan seluruh permusuhan dan juga persekitaan kita dengan orang. Ikutlah seperti mana yang dibuat oleh para sahabat yang dalam riwayat Jabir bin Abdullah yang menyebut tuan-tuan bahawa ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang Nabi kata dia ini merupakan calon ahli syurga. Apabila diselidiki dan disemak apa yang dia buat, rupa-rupanya tuan-tuan sebelum daripada dia tidur, dia berada atas katil, dia disebut dalam riwayat tersebut, dia lepaskan semua yang ada dalam hati dia berkenaan dengan orang lain. Yang dia tak puas hati dengan orang, yang dia sakit hati dengan orang, yang macam segala perasaan yang ada kaitan dengan orang Islam yang lain dia lepas sebelum daripada tidur. Orang ni tuan-tuan disebut oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali, ini adalah orang yang merupakan ahli syurga. Maka kita tuan-tuan sebelum daripada berakhirnya Ramadan, maka kita tuan-tuan tolonglah bebaskan jiwa kita daripada perasaan tak puas hati, perasaan berbala, perasaan sakit hati dan seumpamanya. Kerana walau nampak
Walaupun pada ketika tuan-tuan ada orang, kenapa dia tak boleh maafkan orang lain? Kerana dia rasa bahawa dia betul. Yang salahnya orang tu, kenapa saya perlu maafkan? Kan? Dia rasa bahawa dia, apa yang dia buat tu dia yang betul. Yang besarnya salahnya orang lain, tunggu orang lain minta maaf. Lagi dia tak minta maaf, tak maaf. Kan? Ada orang macam tu, dia berpertahankan bahawa tak selagi orang tersebut tak minta maaf, tak maaf. Tapi malangnya tuan-tuan, dalam satu hadis riwayatkan oleh Imam Muslim, disebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pernah membuka pintu keampunan dan Allah sebut kepada para malaikat, ampunkan, berikan pengampunan, catat pengampunan kepada semua orang kecuali dua orang hamba Allah ni. Kenapa? Kerana dua orang ni tuan-tuan, kata dalam hadis tersebut, kerana dua orang ni ada berbala. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, uzuru lihadza rajulaini hatta yastaliha. Dua orang ni KIV dulu sehinggalah dia berdamai. Maksudnya ialah apabila berbalah ni tuan-tuan, dia tak kira dah siapa betul siapa salah. Dia tak kira dah. Yang salah tu memang salah lah. Tapi yang betul ni tuan-tuan, dia kena ambil inisiatif untuk menjadi orang yang berjiwa besar. Dia perlu bersikap mementingkan keampunan daripada Allah lebih daripada perasaan, lebih daripada diri sendiri, dan insya-Allah dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah saya pernah berkali berpesan bahawa bulan Ramadan ni tuan-tuan, jangan tunggu hari raya baru minta maaf. Kan? Kenapa? Kerana Allah sebut Nabi sebut dalam hadis yang pengampunan ni Allah berikan pada bulan Ramadan. Walillahi utaqa minan nar. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pembebasan daripada api neraka pada bulan Ramadan. Takut-takut tuan-tuan kita tunggu pada Syawal, waktu tu tak ada dah. Orang lain dah dapat dah, kita seorang saja tak dapat. Jadi maaf zahir batin tu biar berlaku pada bulan Ramadan. Biar dah selesai daripada bulan Ramadan, insya-Allah tuan-tuan pada Syawal nanti kita telah pun mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya tuan-tuan ialah pada malam ini kita perkemaskan, kita bangkitkan kembali semangat kita untuk meneruskan perjuangan ibadat pada bulan Ramadan supaya kita tuan-tuan termasuk di kalangan orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara amalan yang saya kongsikan sebentar tadi, ada amalan yang perlu kita buat, iaitu kita teruskan ibadat. Yang kedua ialah kita banyakkan minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada amalan yang jangan kita buat. Yang pertama sekali ialah syirik kepada Allah. Yang kedua ialah berzina. Yang ketiga ialah minum arak. Dan yang keempat disebut oleh Nabi SAW sebagai musyahid. Orang yang berbalah, orang yang ada masalah dengan orang. Ini 3-4 perkara ni tuan-tuan, kita hendaklah elak supaya kita akan dapat peluang untuk diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu datang daripada Allah dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.